Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada kali ini saya ingin membuat review tentang buku terbaru daripada Ustaz Dr. Kamilin Jamilin yang bertajuk Muhammad, Insan Paling Sempurna Pernah Dilahirkan. Beliau adalah pensyarah di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, dan juga ahli majlis fatwa bagi wilayah Persekutuan dan juga bagi Kerajaan Negeri Perlis. Antara buku-buku lain yang pernah beliau tulis adalah Sila Baca Jangan Tidur, 200 soal jawab hadis, dan juga ahli hadis, makhluk asing daripada bumi. Buku tulisan Dr. Kamilin ini sebenarnya berasal daripada kuliah beliau, di mana beliau telah mengolah, beliau menambah, sunting supaya menjadi buku lah. Jadi Muhammad, Insan Paling Sempurna Pernah Dilahirkan ni beliau tulis pada tahun ni, Februari 2020, dan merupakan buku sulung beliau untuk tahun ni. Dan saya sangat suggest untuk sahabat-sahabat sekalian untuk beli sendiri dan baca sendiri. Tak kisahlah sama ada nak baca, nak hadiah pada kawan-kawan. Saya pun dengar sampai ada orang bukan Islam sendiri pun membaca. Dan saya rasa ia merupakan satu introduksi yang bagus untuk mereka mengenali siapakah Nabi Muhammad SAW. Ini rasul kita semualah. Buku ni bukan merupakan buku sejarah. Buku ni merupakan lebih kepada penerangan mengapa Nabi Muhammad itu adalah insan paling sempurna, insan kamil. Ceritakan tentang hubungan beliau, ceritakan tentang pribadi beliau, dan juga dalam bab terakhir ada cerita sedikit tentang rupa paras beliau. Rasulullah SAW merupakan seorang lelaki yang memiliki wajah yang tampan, tak lonjong bentuk mukanya, sinar ceria wajahnya umpama cahaya bulan purnama. Baginda juga bertubuh tegak, agak tinggi namun tidak terlalu tinggi, berbahu lebar, berdada bidang, memiliki warna kulit yang cerah namun tidak terlalu putih, bahkan kemerah-merahan, bukan sawo matang. Rambutnya tidak ikal kerinting dan tidak pula lurus terurai. Ada kalanya mencecah cuping telinga atau dahinya, ada kala panjang mencecah bahu. Uban di rambutnya dan jenggotnya tidak banyak, tak mencecah 20 helai pun ketika baginda wafat. Langkah baginda laju dan cergas, namun stabil gaya jalannya. Para sahabat sering cuba mengejar langkah baginda yang pantas. Itu antara description tentang baginda Rasulullah SAW. Dan untuk lebih pergi pasal description Nabi ni, boleh kita baca kitab Syamil Muhammad dengan Imam Tirmizi. Jadi buku ni dia ada 30 bab, termasuk bab yang terakhir tu, iaitu bibliografi. Saya kira lebih 60 kitab yang menjadi rujukan doktor lah. Sebenarnya buku ni sangat mudah dibaca, dan bagi mereka yang biasa baca buku-buku daripada Dr. Kamilin, tahulah bahasa beliau mudah untuk faham dan agak ringan juga untuk baca. Saya baca pun dalam masa 2 hari lah. Musim PKP ni di rumah, saya boleh baca habiskan dalam masa 2 hari lah. Dan keistimewaan dia sebenarnya terletak pada nota kaki. Beberapa bab dalam buku ni, nota kaki adalah lebih banyak, lebih panjang daripada isi buku tu sendiri. Kita faham lah daripada mana datangnya, sebab Ustaz Kamilin ni dia adalah dalam bidang hadis, jadi amat menitik beratkan lah tentang sanad, tentang sumber. Jadi beliau memang menitik beratkan dalam nota kaki yang paling panjang ni. Dan sebenarnya bagi saya lah, permata buku ni sebenarnya terletak dalam nota-nota kaki tu. Daripada nota kaki tu, kita boleh belajar tentang doa-doa Nabi Muhammad, apa yang Nabi Muhammad amalkan, doa yang warid daripada Nabi Muhammad SAW. Kita boleh tahu tentang hadis-hadis, sebab dalam isi beliau tak tulis secara lengkap lah. Matan tu tak diterangkan secara lengkap lah, kalau tidak panjang kan buku ni. Dan kalau letak matan yang panjang tu, jadi tambah sanad pula lagi, jadi lagi panjang kan. Jadi untuk meringkaskan, jadi beliau buku poin-poin aja lah. Tapi dalam nota kaki dia ceritalah tentang asal, tentang kenapa, tentang kalau ada macam perdebatan antara ulama pun ada beliau ceritakan. Jadi buku ni bukan buku sejarah. Dia tak ceritalah Nabi Muhammad lahir bagaimana, tentang Isra Mi'raj, tentang hijrah Nabi. Dia tak ceritakan secara detail. Dia lebih pada hujah
Dr. Kamilin nak tegakkan mengapa Nabi Muhammad tu insan yang paling sempurna. Dan beliau ceritakan lah dalam 29 bab. Dia cerita contohnya tentang salur galur Nabi Muhammad SAW, keturunan dia. Macam saya sendiri cuma ingat sampai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf. Siapa yang biasa pergi kuliah Dr. Kamilin tahulah betapa memori doktor ni terlalu hebat macam komputer. Dia boleh cerita susu galur. Lepas tu dia boleh cerita pula sahabat-sahabat Nabi punya susu galur dia. Cakap lah bab tu. Muhammad SAW. Dan juga yang paling penting dia cerita tentang hubungan Nabi Muhammad SAW yang saya rasa amat menarik. Iaitu hubungan beliau dengan para sahabat, tentang hubungan dengan para wanita, kanak-kanak, hubungan beliau dengan jiran tetangga beliau, dengan musuhnya, dengan golongan munafik pun dia ceritakan hubungan Rasulullah dengan golongan munafik. Dan juga Muhammad sebagai bapa idaman. Antara poin-poin yang menarik dalam ni adalah tentang isu pakaian baju warna merah. Agak panjang Ustaz menceritakan tentang isu ni sebab ia merupakan khilaf. Ada yang strictly kata tak boleh pakai baju ni warna merah ni. Jadi boleh baca sendirilah tentang isu tu. Saya rasa isu tu amat menarik lah untuk dibincangkan. Cuma satu je saya kena sentuh sikit lah tentang kalau saudara ada baca lah buku surat 94 tu tentang ada kisah lepas peperangan Hunain tentang pembagian rampasan perang tu. Sangat mungkin ada kesilapan di situlah sebab dekat sini surat 94 dia ada tulis sini selain itu dalam sebuah kisah peperangan Hunain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi, datang pada Nabi dan memberitahu bahawa baginda tak berlaku adil dalam pengagihan harta rampasan perang. Saya tak betul lah. Cuma hadis tu kita boleh semak dalam kitab Bukhari nombor 6100 dan juga dalam kitab Sahih Muslim 1000 daripada Abdullah Ibn Mas'ud. Sebenarnya Abdullah Ibn Mas'ud dia cuma cerita tentang hadis ni, bukan beliau yang dimasukkan yang komplain tentang harta tu. Lagi selain daripada tu, keistimewaan tentang buku ni, harganya pun juga murah ya. Saya boleh dapatkan dengan harga RM38. First print tu dah habis. Dengan cerita second print akan datang, jadi boleh order lah untuk second print tu. Kalau kita biasa dengan style Ustaz Kamilin, bab-babnya tak banyak muka surat pun. Ada satu bab tu 2 muka surat, ada satu bab tu 3 muka surat. Mungkin dia nak meringkaskan, nak senang mudahkan untuk kita faham. Dan saya menarik kalau dapat satu hari nanti mungkin Dr. Kamilin sendiri bedah buku beliau dan menyampaikan syarah daripada buku ni, dan mungkin ustaz-ustaz kita yang lain juga boleh buku ni untuk sebagai syarahan supaya boleh dapat go in deep lagi lah. Cuma itulah bukannya buku sejarah. Jadi kalau kita nak baca sejarah Nabi, kita boleh baca buku-buku lain seperti Rahib Muhammad, buku lain yang tentang Nabi, Syamil Muhammad dan sebagainya. Dan mereka yang baru nak tahu tentang Nabi Muhammad, sahabat kita yang non-Muslim, saya sangat cadangkan untuk kita membeli buku ni. Okay? Selamat membaca dan semoga kita mendapat manfaat daripadanya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.